بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini pada surah yang ke-109, surah Al-Kafirun, untuk sama-sama kita melihat bagaimana kefahaman dan bagaimanakah aplikasi dalam kehidupan kita seharian. Hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Safas, how are you today? Good. Alhamdulillah. Masya-Allah. Cakap banting pula tadi. Masya-Allah. Sihat Safas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Safas. Kita dah di hujung-hujung ni ya, Safas. Ya, 10 ni, surah yang terakhir ini. Halaman satu halaman terakhir sebelum yang akhir, paling akhir Safas. Ya. Allahu Ya. akbar Safas. Dan kita ucapkan syukur betul-betul Ustaz ya. Syukur sebagaimana yang kita belajar semalam daripada surah Al-Kautsar, bila Allah telah memberikan macam-macam pada Nabi. Nabi diseru untuk solat dan juga berkorban. Maka bila kita dapat membaca Al-Quran ini Ustaz ya, kita bersyukur dan kita harapkan kita selalu manfaatkan kefahaman ini dalam solat kita. Amin, ya. Dan juga kita banyakkan berkorban ya. Berkorban maksudnya setiap tahun paling kurang seekor kambing ke seekor lembu ke, itu sebagai satu seruan meneruskan legasi Nabi Ibrahim, bagaimana mensyukuri segala nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 6 ayat daripada surah Al-Kafirun. Daripada ayat yang pertama kita lihat apakah isinya. Okey, berlepas diri daripada kesyirikan, kekufuran dan perbuatan sesat kaum musyrikin. Ini yang disampaikan pada ayat 1 hingga 6, dan kita akan sama-sama melihat bagaimana mengapa di dalam surah ini bermula dengan perkataan qul. Sama-sama kita lihat, baca daripada ayat 1 hingga 6 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua hari ini? Kalau okey, semua sihat semua, senyum. Alhamdulillah. Safas Ya, moga-moga terus sihat ceria bersama dengan Al-Quran, walaupun di hujung-hujung tapi terus bersemangat bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, Al-Quranu kalamullah, daripada awal sehinggalah ke akhir ini. Dan di sebalik kita berada di hujung ini Ustaz Faz ya. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang senantiasa committed dengan Al-Quran, telah pergi dahulu. Betul. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan legasinya itu disambung disambung oleh anak-anak pula. Sehingga kan ada yang hantar mesej dan sebagainya, dia kata, Ustaz, dia kata, Allahu Akbar, sebelum ni saya jauh dengan Al-Quran, tapi setiap kali saya balik kerja, ayah saya tengah tengok Quran time. Nak pergi kerja pagi pun tengok Quran time. Jadi bila dah tak ada sekarang ni Ustaz, Allah dia makin mendekatkan dia dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Subhanallah, anugerah Allah SWT. Itu sebagai satu kesyukuran Ustaz ya, bila si anak ataupun mungkin ahli keluarga rakan mengambil inspirasi daripada program-program kebaikan ya. Pasal dalam surah Al-Kautsar kita perasan sebenarnya Nabi Muhammad itu membuat program kebaikan, tapi pak cik ni pula kan dia kata tak nak ya. Ada juga jenis orang begitu, yang kita harapkan, kita doakan ahli keluarga kita adalah ahli keluarga yang mungkin tak dapat tahap mak ayah dia, tetapi si anak ataupun rakan-rakan dapat mengikuti, jangan sampai dikutuk pula. Lah Nabi Muhammad tu abtar kan. Itu yang kita belajar daripada surah Al-Kautsar semalam.
Dan pada hari ini kita akan melihat surah Al-Kafirun. Betul, Ustaz. Surah ni kalau ikutkan memang dia keras sikit. Betul, ya. Ustaz. Tapi kita kena faham ikut konteks. Khuatir nanti salah faham menyebabkan kita habis surah ini dibaca Ustaz ya. Kita keluar rumah kita panggil, "Oi, kafir." Contohnya kan. Itu bukan kaedah yang kita akan lihat bersama pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, surah Al-Kafirun, surah favourite ya, surah yang menjadi pilihan ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan juga, para imam sebagainya untuk dibaca ketika solat. Tapi kalau jarang-jarang baca Ustaz Fas, tiba-tiba kena tolak jadi imam, ada kisahnya. Ada kisah. Kita kongsikan kejap lagi. Kita nak baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, jom kita baca sama-sama, gemakan ayat 1 sehingga ayat 6 surah Al-Kafirun. Bacaan dengan bacaan, kita cuba bacaan murattal terlebih dahulu, bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 daripada surah yang ke-109 surah Al-Kafirun, yang bermaksud orang-orang kafir. Dan surah ini hadir selepas surah Al-Kautsar Ustaz ya, yang kita belajar semalam. Apabila kita mendalami 3 ayat semalam, kita tahu di hujung itu Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar, iaitu sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang abtar. Mereka lah yang terputus daripada segala kebaikan, segala kemenangan, segala keberkatan yang telah pun kita lihat. Sebahagiannya diceritakan oleh Imam Ar-Razi, ada 14 a'taina kal kautsar, nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan pada Nabi Muhammad yang juga ditawarkan kepada kita. Dan menurut Imam Syaukani ada 17. Salah satunya adalah nikmat besar Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, selain daripada diberikan keadilan dan juga kemenangan yang juga ditawarkan untuk kita. Jadi apabila kita tahu perkara tersebut, dan ada orang yang benci, ada orang yang membenci pada Nabi Ustaz ya, mereka mengatakan Nabi ni pasal kematian anak dan mereka kutuk orang tengah sedih, dia pergi kutuk lagi. Kerana apa? Kerana Abu Lahab, antara ketua yang berada pada waktu itu, merasakan bahawa Nabi mengacau kepada perjuangan mereka. Perjuangan mereka tu nak membesarkan dompet masing-masing, bukannya untuk membaiki ataupun membina umat di Makkatul Mukarramah. Maka di akhir surah ini bila Allah menyatakan mereka ini benci, Allah kata okey, mereka kutuk Nabi, Nabi boleh membalas. Nabi boleh membalas, tapi bukan Nabi balas dengan huwal abtar, kamu juga terputus, tak. Nabi tidak diajar untuk membalas begitu, tetapi Nabi diajar dalam ayat pertama, qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir.
ya, perkataan ini amat strong maksudnya, amat kuat. Maksudnya Nabi sebenarnya sepanjang hidupnya tak pernah memanggil pak ciknya Abu Talib pak cik kafir. Tak ada. Nabi tak pernah cakap begitu walaupun sekali. Tetapi kerana Nabi yang amat raufur rahim, amat penyantun, amat penyayang, tidak akan menggunakan perkataan sekasar ini, maka bila sampai masanya Allah menyatakan, okey, ini bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia perintah daripada Allah, ya ayyuhal kafirun. Kena sebut kul ya ayyuhal kafirun. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik di Mekah. Adakah hari pertama Nabi dakwah? Bukan. Ini ustaznya sebenarnya surah ini turun ketika dah di hujung-hujung Nabi di Mekah. Allah. Nabi dah berdakwah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 6, 7, 8, 9 dan di hujung-hujung itu bila orang-orang ini kufur, maksudnya ialah mereka tidak melayan Nabi, malah mereka ingin membunuh, ingin memukul, ingin menghenyak kepada para sahabat, barulah dibenarkan Allah mengajar pada Nabi, wahai orang-orang yang kafir. Pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya ustaz ialah kalau kita tak pernah bercakap dengan Mr. Wong contohnya, ya, baru kali pertama cakap, lepas tu kita kata kafir kan. Itu bukan kefahaman daripada ayat pertama surah Al-Kafirun. Kita tak boleh memanggil dia sebagai kafir, pasal dalam surah Al-Baqarah pun pada ayat yang ke-6 ustaz ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama sahaja, diingatkan tak diingatkan mereka tidak beriman. Sebenarnya ayat itu merujuk kepada Nabi dah berdakwah 12-13 tahun, turun ayat itu di Madinah. Kan Baqarah surah Madinah kan, surah Madaniyah. Maka dah bertahun-tahun diingatkan, dia makin degil dan degil dan degil dan degil, dan lepas tu melawan. Bukan sekadar degil, dia tak melawan, dia melawan kepada Nabi dan nak memerangi Nabi. Barulah dibenarkan Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi boleh balas balik. Dan balasan yang dibuat berbeza. Orang musyrik Mekah itu dia gelar Nabi abtar, pasal dia tak boleh nak kutuk Nabi. Nabi ni penipu, tak boleh nak cakap pasal Nabi tak pernah menipu. Betul. Nabi ni tak tepati janji, tak ada, pasal Nabi tepati janji. Semua akhlak tip top kan. Jadi nak buat macam mana? Yang boleh dikutuk ialah pada bab anak dia meninggal. Anak meninggal yang dikutuknya. Itu je point yang boleh dibuat. Tetapi bila diajar Allah untuk dibalas balik kepada mereka, Allah tak suruh untuk abtar. Bukan dibalas dengan abtar, kamu ni terputus pasal tak ada tak ada legacy, tak. Allah ajarkan kul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang yang kafir, maksudnya bukan kepada perkara fizikal tetapi kepada amalannya. Amalan kamu kufur kepada Tuhan, melawan pada Tuhan, maka itulah yang dipanggil ataupun digelar pada ayat yang pertama. Jadi ini adalah kaitan di antara surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Kafirun. Kita solat belakang imam ustaz ya. Kalau imam baca final Al-Kautsar dulu, surah Al-Kautsar, lepas tu surah Al-Kafirun, kita dah dapat dah kait. Sebenarnya Nabi kena kutuk, baru Nabi boleh balas balik. Balas pun cara yang betul. Jangan pula orang kutuk kan, dulu kecil-kecil sebelum dengar ustaz kan. Orang kutuk ayah, kita pun nak kutuk ayah kan, yang buat bulat atas tanah tu, main pijak tu bergaduh kan. Bukan. Itu bukan kaedah yang diajar oleh Al-Quran. Allah bawakan perkara ini hanya pada mereka yang ingin menyerang, memerangi kepada Nabi, baru diizinkan untuk memanggil mereka dengan gelaran qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dalam kehidupan kita ustaz ya, kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang bukan Islam lagi, jangan kita panggil dia tu kafir. Jangan kita guna perkataan tersebut. Pasal apa? Kita pun belum lagi bercakap dengan dia lama-lama, ya, memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan kebaikan. Entah-entah kita cakap 2-3 kali, lepas tu dia pun betul lah, saya tak pernah dengar pun perkara tersebut. Inilah motivasi ayat pertama daripada surah Al-Kafirun. Apakah ayat kedua, ketiga, keempat, kelima? Dia macam bertukar-tukar Ustaz. Ustaz kata ada cerita tadi. Masya-Allah, tak, kisahnya tu ada sahabat kongsikan. Ketika berhenti di RNR. Kehidupan lah. Ingatkan tadi pasal sahabat Zabi kan, ada juga berlaku. Bukan ni sahabat di sinilah. Ketika di RNR tu dia kata, ustaz, Allah saya kena gitu, dia kata dah menyorok dah, tak nak jadi imam. Tapi kena juga, dia kata tak ada orang, kata mula saya seorang je. Masa ambil wuduk tak ada orang. Masa takbiratul ihram solat tak ada orang lagi. Kan? Tiba-tiba masa amin ramai. Amin. Dia orang menyorok juga. Masa-masa tak nak jadi imam. Subhanallah kan. Jadi bila amin ramai tu, sudah dudak. Tadi seorang je ingat baca qul Allah je. Tapi ni ramai ni dia ada action kat tu. Lebih sikit lah. Tiba-tiba dalam cari-cari tu nak qul Allah ke, qul Zubinas ke, qul Falaq ke, kuliah lah.
terkeluar yang tu. Terkeluar kuliah. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia kata senang ayat je. Dia lebih dia kata ni. Tak betul-betul. Tak mari Ustaz. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Cakap dah tadi dia baca qul Allah je, gatai nak baca al-kafirun kata. Nampak macam mana kan? Tiba-tiba dengar dekat orang ambil wuduk. Lakum lah dia kata. Lakum dinukum punya sambungan dia. Allah Akbar. Nak sebut kat sini bahawa tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni Allahu Akbar satu cabaran lah. Satu cabaran. Lepas tu pula bila kita jadi imam. Tapi itu tidak mematahkan kita untuk kita terus dalami Al-Quran. Tambah pula macam surah Al-Kafir ni dia berulang-ulang Safas berulang-ulang penekanan dia itu subhanallah kan. Jadi kita kena tambah semangat dan juga kita kena motivasikan diri kita untuk kita terus dalami Al-Quran, belajar Al-Quran Safas tak apa, itu pengalaman manis pengalaman manis untuk seorang lelaki, seorang ayah, seorang kita kata pencinta Al-Quran Safas. Lepas tu lebih bersedia lah kalau lepas ni kalau nak semak balik Ustaz ya, kena ingat bahawa la tu sekali 3 kali wala kan. Saya pasal lah tadi wala tu berpusing-pusing dia pasal kan. Amin ramai bergegar surau tu alamak dia kata. Baik, jadi mari sama-sama kita ulang bacaan surah Al-Kafirun. Mungkin ada 1-2 penekanan Ustaz ya sebelum kita mengulang bacaan ini. Baik, terima kasih Al-Fatihah Safas. Pertama sekali selekoh tajam yang perlu kita jaga permulaan itu qul ya dengan huruf qaf. Kan kadang-kadang kita nak cepat kita tertukar qaf tu dengan kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kul, makanlah kata. Bukanlah katakanlah. Kan lain tu. Jauh sangat tu. Kan jadi kena hati-hati qaf, kena ingat, kena pasti dekat mana tempat keluar ataupun makhraj huruf qaf di pangkal lidah kita kan. Ku jangan ku qaf satu. Kemudian pada kalimah ayat yang kedua a'budu, hati-hati jangan kita bunyi longgar dekat situ. La a'budu menjadi macam hamzah tu masuk la ain. La a'budu ada ain ke tak ada? Kena ada ain. Kena ada hamzah kan, jangan masukkan dalam ain tu, jelaskan dia. La a'budu kan. Ma ta'budun sama juga, jangan yang ain yang tu pula kita tukar hamzah ta'budun. Kita macam mana nak buat Ustaz? Jumpa gurulah. Kena baca dengan guru, kena semak bacaan dengan guru. Baik, mari kita cuba. Nanti kita kongsikan lagi tambahan selekoh tajam kita. Kita cuba baca sekali lagi surah Al-Kafirun dengan tadi sudah baca dengan Hijaz. Kita cuba nahwan pula. Jom kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, begitulah bacaan sekali lagi daripada surah Al-Kafirun untuk sama-sama kita mengambil pelajaran bahawa ayat pertama ini adalah pelajaran daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masa memang Nabi ini beramah mesra Ustaz ya, ataupun istilahnya berkasih sayang, Raufur Rahim, penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Tetapi ada satu masa bila katakan orang sudah menyerang kepada agama, orang menyerang kepada orang-orang yang beriman, maka Allah mengajar kepada Nabi, sila ambil tindakan, sila nyatakan ya ayyuhal kafirun. Itu adalah realitinya mereka ini memang kufur kepada mesej iman, dan yang kedua mereka ini cuba menolak dan juga menghenyak kepada orang-orang yang beriman. Maka itulah gelaran al-kafirun yang sebenar-benarnya. Tetapi gelaran kutukan mereka huwal abtar dalam surah al-Kautsar sebenarnya itu adalah sebagai satu perkara yang tidak betul Ustaz ya, bahawa Nabi tak terputus. Betul. Nabi berterusan umatnya sampailah kepada telaga al-Kautsar, dan nanti bila sampai di sana harapnya kita dapat lafaznya minum di telaga al-Kautsar itu. Dia kalau orang apa kenduri Ustaz, kenduri orang tak ajak kita pun kita dah terasa dah kan, kita kawan baik, kita kali tak ajak, tak semestinya kita datang kan, dia tak ajak dia pun, pasal sekarang kan ada WhatsApp, boleh hantar macam tu saja kan, kita dah terasa. Apatah lagi kalau kita sampai kepada Al-Kautsar sebagai satu kenduri bersama Nabi ya. Kalau waktu itu tak dapat Ustaz ya, memang kita bukan sekadar terasa, itu sebagai satu kerugian. Dan mengapa rugi? Kerana kita harapkan kitalah sebagai mata rantai perjuangan dakwah Nabi bersama dengan Al-Quran ini. Sedikit banyak bagaimana kemampuan kita dengan duit, dengan mengajar, dengan bangunan macam-macam, semua itu kerana kita ini inginkan a'tainakal kautsar. Jadi bila Allah mengajar pada Nabi untuk memanggil ya ayyuhal kafirun, mengajar kepada kita gunakan perkataan kafir ini pada tempat yang betul, dan ia adalah untuk kita menjelaskan apakah status keimanan kita yang kita akan belajar pada ayat 2, 3, 4, 5 selepas ini. Ataupun kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini, iaitu ibadah, menyembah dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. 275 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan ini akan berulang pada ayat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, untuk kita jelas apa maksud abd yang sebenar-benarnya, yang sering disalah tanggap oleh orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman menentang kepada agama Allah. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Kita berada di Rabiul Awal Safasa. Betul Ustaz ya. Paling tidak Safasa, senantiasa kita hidupkan rindu kita, kasih kita, dan perbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak terbalas jasa Nabi SAW terhadap kita Ustaz ya. Benar. Dan itulah sebenarnya mengapa apabila kita melihat surah Al-Kautsar sebelum ini, Allah memberi macam-macam kepada Nabi, bukan hanya untuk Nabi. Sebenarnya kalau kita beriman dan kita benar-benar menyayangi, menjejak perjuangan sunnah Nabi terbesar, memperjuangkan Al-Quran, maka insya-Allah Ustaz ya, harapnya kita juga dapat di akhirat nanti di telaga Al-Kautsar. Tapi di dunia ini lagi, antara Al-Kautsar ataupun a'tainak yang diberi banyak oleh Allah itu ialah Al-Quran, keadilan, kemenangan. Semua itu bukan sekadar untuk Nabi sahaja, tetapi untuk kita. Maksudnya syaratnya kita kena keep it up, don't give up ya, dalam kehidupan kita. Betul Safas. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan menghargai legasi Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita. Subhanallah kan, ayat demi ayat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran dengan begitu terbaik, maddan, harfan, huruf demi huruf, yang mat Nabi mat, yang panjang Nabi panjang, yang pendek. Subhanallah kan. Jadi kita nak cuba sedaya upaya kita, dan kita nak ingin menyahut
juga saranan dan juga motivasi yang yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu siapa dia? Orang yang belajar al-Quran dan mengajar al-Quran. Nabi sebut belajar dulu, Safas. Belajar, mana motivasi tu untuk kita belajar al-Quran, tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal umur kita dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan My Quran Time kita pada hari ini. Seperti biasa, tak lupa ulang kaji tajwid kita. Mari kita saksikan apakah paparan yang telah disediakan. Jom. Menyempurnakan hukum mad jaiz munfasil dan juga sebutan huruf ain. Baik. Dalam surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Banyak kita jumpa mad jaiz munfasil. Antaranya yang pertama, ayat pertama ada, ayat kedua ada, ayat ketiga ada, 4 ada, ayat yang kelima ada 2, dan ayat ke-6 tak ada. Jadi antaranya kita menjaga, kita nak baca 4 atau 5 harakat kadar mad jaiz. Contohnya, kalau kita baca ayat yang pertama tu dengan 4 harakat, biarlah kalau boleh, jika boleh kita seragamkan panjang dia tu. Ayat pertama baca 4, kedua baca 4, ketiga baca 4. Jangan kejap panjang, kejap pendek, kejap pendek, kejap panjang, kan? Jadi tak sesuai ataupun tak seronoklah bacaan kita tu, kan? Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal, cara kira kan daripada tutup kepada buka, boleh? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ada berapa tadi mad jaiz munfasil dalam surah Al-Kafirun? Kongsikan dekat ruangan komen. Ada berapa tempat? Baik. Lepas tu huruf ain. Memang banyak juga kita jumpa dalam surah Al-Kafirun ni. Antaranya dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ada 2 huruf ain yang sukun, yang mati. La a'budu ma ta'budun. Jadi kena hati-hati. Ain bukan ain kawan kita. Huruf ain dekat mana duduk dia? Dekat ni, dekat tengah halqum. Kan dia jawab kat dapur, dia kata huruf ain. Kita tanya ni huruf ain kat mana? Ni dekat tengah halqum, rongga kerongkongan kita. Huruf ain dekat tengah, huruf ain, dan juga huruf ha. Kena kenal betul. La a'budu ma ta'budun. Lepas tu ayat yang ketiga ada huruf ain yang berbaris pula. Wala antum abiduna ma a'bud. Masya-Allah. Lepas tu ada lagi ayat keempat berbaris juga, abidum ma'abad. Banyak kita jumpa huruf ain dalam surah Al-Kafirun ni. Jadi kena jumpa dengan guru, kena ada talaqi, kena ada semakkan bacaan kita supaya kita dapat kenal pasti. Sebab kalau kita baca seorang-seorang Safa contohnya kan, saya rasa betul dah contohlah kan. Bila baca tak betul. Bahasan. Tapi orang mana Safa yang ain ni tepat sikit dia mahin? Orang utara. Ayak lo'lak. Kan penampak tu marah sangat tu kan. Jadi insya-Allah kita sama-sama usaha untuk kita terus perbaiki bacaan al-Quran kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih Safas. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk sama-sama Ustaz ya, huruf ain sebentar tadi dan juga mad wajib, mad jaiz munfasil. Jaiz tu munfasil ya, dia terpisah ya, bukan dalam satu maksudnya kalimah, bertemu dalam 2 kalimah yang berbeza. 2 kalimah yang berbeza ya. Jadi itu yang kita beri perhatian. Kita perasan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat keempat, ayat yang kelima Ustaz ya. Maksudnya dia beri peluang sikitlah untuk kita kata la budu tu kan, tapi jangan sampai la tu panjang sangat. Kalau panjang sangat tu yang kadang 5 je. 5 saja 5 sahaja. Dan ini panduan untuk imam-imam ya di rumah ataupun di RNR lah tadi ya. Satu la tu betul dia punya panjangnya. Lepas tu perkataannya kena fahamlah sikit. Kalau boleh kita tengok sedikit apakah maksudnya ya. Pada ayat yang kedua Allah menyatakan la a'budu ma ta'budun ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzul sebenarnya sebab surah ini turun apabila ada beberapa orang pemuka Mekah ya, salah seorangnya Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan juga Walid bin Mughirah, dia datang berjumpa dengan Nabi.
jumpa dengan Nabi, dia kata boleh tak kita setahun agama engkau, setahun agama aku. Gile-gile. Gile-gile kan, dia macam cerita Piramli, satu untuk engkau, satu untuk aku tu kan ya. Tapi ini adalah 1 tahun engkau, 1 tahun agama aku. Mereka mengambil keputusan untuk berbicara, berbincang dengan Nabi pasal mereka tahu bahawa mereka tak boleh ya bersama dengan Abu Talib suruh berhenti, tak boleh. Wahai paman ataupun pak cik aku, kalau diberikan matahari, bulan ya, aku tetap juga akan meneruskan perjuangan ini. Mengapa Nabi terus bersemangat begitu? Juga untuk kita, mengapa kita kena bersemangat dalam kehidupan kita walaupun kita ada cabaran? Nabi ada cabaran. Sudah pun kita lihat dalam surah Al-Kautsar pasal inna a'tainakal kautsar. Kerana sesungguhnya Allah beri macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran, Allah memberikan kemenangan, keadilan, macam-macam. Ya, termasuklah Al-Kautsar. Jadi Nabi ini Ustaz ya, bila dapat semangat daripada surah Al-Kautsar itu, Allah kata huwa abtar, mereka ni tak adanya, mereka berjuang macam mana pun, mereka ni cut off, kan, terputus daripada kemenangan, keadilan, keberkatan, semua tak ada. Mereka nampak hebat tetapi habis, ya, berhenti sampai situ saja. Itu yang menyebabkan Nabi dan para sahabat terus bersemangat. No compromise, tidak ada kompromi. Dan kalau orang nak apa Ustaz ni istilahnya, nak rasuah tak jalan. Tak jalan. Ya, pasal apa? Kau bagilah apa sekalipun, saya tetap nakkan yang besar-besar daripada siapa? Daripada inna a'tainaka al-kautsar. Itu semangat untuk kita juga Ustaz ya. Apabila kita dalam hidup ni ujian, tetap ada ujian kan. Orang kutuk ke, ada cabaran dalam keluarga ke apa ke, tetapi jangan sampai cabaran dalam bisnes, dalam kehidupan itu menyebabkan kita rasa bahawa saya kena kompromi sikit. Tak boleh ya. Dan ini yang disampaikan pada ayat nombor 2, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini bercakap tentang apa yang ada sekarang dan apa yang akan datang. Maksudnya mereka cadangkan setahun kami, setahun kamu. Kan? Kita tak apa, kita boleh, yang penting kita berdamai, kan kita ni manusia kan, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Okey, memang Tuhan yang sama, tetapi kau tak menyembah pada Tuhan yang betul. Ini yang dinyatakan, aku tidak akan menyembah kepada apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga sebenarnya tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau kamu kata bahawa kamu menyembah kepada Tuhan yang sama yang aku sembah, tak betul. Kamu menyembah apa? Kamu menyembah berhala. Berhala sama ada yang patung itu sebut Ustaz ya, ataupun menyembah kepada, kalau dalam agama-agama lain yang ada menyembah kepada nabi, menyembah kepada manusia, menyembah kepada kerbau, bukit pun ada. Itu sembah yang pertama ya, menyembah maksud yang pertama. Tetapi lebih daripada itu, la a'budu ini bukan sekadar waktu kita sembahyang saja itu Ustaz ya. Sebenarnya kehidupan kita tengah makan, tengah minum juga adalah ibadah. Masya-Allah ya. Jadi saya tidak beribadah dengan makan minum. Macam mana kamu beribadah? Pasal bagi mereka ialah makan bukan ibadah. Ya, mereka merasakan menyembah Tuhan hanya waktu dia buat begini ke apalah macam-macam kan. Tetapi bagi kita, kita ada solat 5 waktu, tetapi waktu kita bekerja, waktu kita beri makan, sebagaimana dalam surah Al-Maun, bantu orang miskin itu ibadah, bantu anak yatim itu ibadah, kita bagi signal Ustaz ya, walaupun nampak kecil je bagi signal, tapi itu juga ibadah. Kerana janganlah sampai orang tu kena tunggu kita rupanya dia nak masuk corner. Itu adalah akhlak yang diajarkan dalam surah Al-Maun yang telah pun kita bincang sebelum ini. Jadi ada 2 maksud di situ. Abadah ataupun la a'budu itu, satu menyembah pada waktu tertentu, waktu solat kita, waktu puasa kita, tetapi a'budu ini juga melambangkan saya ini menghambakan diri benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ulama menyatakan ada 5 syarat Ustaz ya untuk menjadi seorang hamba. Yang pertama ialah apa yang dinyatakan sebagai taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Taat itu maksudnya tidak ada ketaatan yang lebih berbanding dengan ketaatan pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, perlu ada cinta. Baru rasa seorang itu hamba pada Allah. Kalau dia sembahyang Ustaz ya, halah sembahyang pula kan. Kalau cakap gitu ataupun Quran itu maksudnya orang tu belum hamba lagi Ustaz. Dia baru lagi macam dia kena pekerja kepada Tuhan, bukannya hamba. Yang kedua. Yang ketiga ialah mesti ada tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu taala, pasal Allah akan jaga semua perkara. Subhanallah. Jaga semua perkara. Dia wakilkan projek keluarga dia, projek bisnesnya, dia tawakal kepada Allah. Pasal apa? Pasal saya hamba. Saya hamba. Saya tahu ya Allah engkau bagi rezeki.
Ini yang sebenarnya mencabar kepada orang-orang yang kafir Quraisy ini. Mereka katakan bahawa orang-orang sekitar mereka yang akan memberikan keamanan ataupun rezeki dalam kehidupan mereka. Yang ketiga. Yang keempat ialah seseorang itu ikhlas. Ikhlas buat sesuatu itu adalah kerana Allah, bukannya yuraun yang kita belajar dalam surah Al-Maun, nak nampak-nampak kan Ustaz. Yeah. Saya buat ni sebenarnya sembahyang ni pasal nak dapat dipilih sebagai wakil kepada semua rakyat-rakyat yang ada ini. Ya. Yang itu sebenarnya bukan tanda seorang hamba. Ya. Dan bila perkara ini dijelaskan, ya, termasuk perkara yang kelima ialah menjadi seorang hamba abdi kepada Allah. Hamba abdi ni dia tak boleh kata pada bos kalau kita kerja kan. Bos, saya nak kerja yang ini, yang A saya nak, okey pasal senang, yang B saya tak nak pasal yang ini susah. Itu bukan seorang pekerja, ya. Malah lebih daripada itu, istilah hamba ini ialah dia tak boleh persoalkan kepada Tuhan. Tak ada pula saya rasa macam Quran ni bahasa Arab susah, tak nak saya kan, ataupun saya rasa macam solat ni yang 2 rakaat saya ambil, yang 4 tu saya skip dulu, saya jamak dulu. Kemudian perkara-perkara itu melambangkan seorang itu belum benar-benar a'budu ma ta'budun. Bagaimana orang-orang seperti Aswad bin Abdul Muttalib ini, dia pilih-pilih Ustaz. Dia pilih-pilih. Kalau dia rasa macam ada berhala ni, saya menyembah Tuhan ini, kemudian saya boleh jual Tuhan saya pada orang lain dapat untung, yang ni saya ambil. Ya. Ini cara berfikir orang yang Nabi cakap wala antum abiduna ma a'bud. Jadi ayat 2 3 ini bercakap tentang perkara yang sekarang dan yang akan datang. Ayat keempat, ayat yang kelima bercakap tentang apa yang telah berlaku Ustaz. Subhanallah. Wala ana abidum ma abattum. Aku tidak menyembah seperti mana yang telah engkau sembah. Ini perkara yang lepas. Tadi ke depan, sekarang perkara yang lepas. Jadi kalau katakan tadi imam yang nak menghafal tadi tu, dia kena ingat bila abattum itu benda dah lepas. Dah lepas. Jadi jangan sambung balik wala antum abidun nama a'bud. Okey, a'bud tu aku sedang beribadah ke depan, ya. Jadi sambung dengan wala antum abidun nama a'bud, ya. Kamu juga tidak akan beribadah sebagaimana aku pernah beribadah pada Tuhan yang satu. Ya, lepas-lepas aku sudah beribadah ikut cara Tuhan dan Tuhan dah jaga aku takkan ambil Tuhan kau. Dan kau pun takkan ikut cara Tuhan aku pasal kau memang kafir. Kafir ini maksudnya orang yang dah didengarkan, dah diingatkan 10, 20 kali, 30 kali tapi masih degil lagi, malah melawan. Orang inilah yang telah istilahnya adalah dipatri Ustaz, ya. Tidak ada perubahan lagi dah pasal dah menunjukkan kedegilan. Jadi kita tak boleh panggil orang kafir mudah-mudah pasal kita tak tahu betul ke dia telah dipatri, ya, kecuali Allah memberitahu. Tapi kita tak dapat wahyu Ustaz. Allahuakbar. Nabi Muhammad dapat wahyu, itu sebabnya kena Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca sekali lagi ayat 1 hingga 6 untuk memastikan kita dalam bab-bab akidah ibadah kita no kompromi, ya. Orang suruh kita kurangkan dakwah, ajak ke arah kebaikan, no way, kerana saya mendapat ganjaran besar daripada siapa? Daripada Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Ayat 1 hingga 6 surah Al-Kafirun sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ulang lagi sekali Ibu Ayah ayat 6 ayat yang surah Al-Kafirun. Kita dah baca tadi dengan berbagai-bagai tarannum. Jadi kita nak cuba untuk yang seterusnya ini, kita nak cuba bacaan murattal surah Al-Kafirun dengan murattal ras. Kita cuba tarannum ras, tegas sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim. Gitulah 6 ayat daripada surah Al-Kafirun yang diharapkan apabila kita membaca Ustaz ya, dalam solat ataupun mendengar imam membaca, ia adalah sebagai satu penegasan betapa Nabi berjuang untuk mengingatkan kepada keimanan. Dan selepas itu, selepas dah beberapa lama bila mereka mengacau dan menghalang, barulah diajarkan pada Nabi, wahai orang-orang yang kafir, dan kita tidak beribadah Ustaz ya. Kalau kat sini Allah tak nyatakan la na'budu, tetapi la a'budu ya. Mengapa la a'budu? Kerana nak menceritakan bahawa perjuangan kemenangan Nabi ini bukanlah semestinya bersama-sama Ustaz. Kemenangan umat Islam, kemenangan bersama Allah ini sebenarnya adalah setiap individu, dan sebenarnya Islam tidak memerlukan kita ya, tidak memerlukan kita untuk berdakwah, untuk menang, tak. Sebenarnya Nabi seorang-seorang dia, Allah dah tolong dah, akan menang. Tapi para sahabat mengambil peluang untuk bersama kafilah perjuangan, dan kita pun sama lah Ustaz. Bila ada peluang untuk menyampaikan kebaikan ya, Quran pada kawan kita yang Islam bukan Islam, sebenarnya tak payah kita pun, Islam tetap menang juga. Ya, Islam tetap menang. Allah ada je cara untuk memenangkan Islam ya, tetapi kitalah yang ingin bersama dengan kemenangan tersebut, maka kita akan rebut. Sehingga kan apa yang kita akan ibadah pada masa akan datang, kefahamannya jelas, menyembah pada waktu formal dengan pada waktu yang seluruh hidup kita ini benar-benar ikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut panduan kita. Sehingga kan Nabi diingatkan dalam ayat nombor 1 ini, qul Ustaz ya. Qul itu maksudnya saya ni cakap atas perintah Allah. Rasul bercakap atas perintah Allah, bukan atas pemikiran sendiri sahaja. Pelajaran untuk kita apa? Ketika nak menyampaikan kebaikan Ustaz ya, jangan pakai kita punya pendapat. Tak apa, rasanya bolehlah kau satu hari kita ikut cara awak, satu hari ikut cara saya kan. Bukan. Kita kena ikut apa yang Allah telah perintahkan, sebagaimana Nabi juga pernah diperintahkan dengan perkataan qul. Qul itu Nabi tak nak cakap pun, tapi Allah perintah, maka ditaati oleh Nabi dengan ikhlas, tawakal pada Allah, dan tahu bahawa saya ni tak boleh persoalkan. Allah suruh, saya buat ya. Saya bukan Rabb, saya adalah abd, hamba kepada Tuhan yang maha berkuasa. Di hujung itu, lakum dinukum waliyadin, sebagai satu kesimpulan ya, satu kesimpulan. Harapnya imam tadi bertumbuh kesimpulan Ustaz ya. Kesimpulannya apa? Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Tetapi di dalam ayat ini tidak dinyatakan waliyadini Ustaz ya. Waliyadin sahaja ya, ia tak dimasukkan situ, kerana jangan kita maklumkan bahawa agama ini adalah agama milik kita. Sebenarnya agama ini adalah daripada Tuhan, tetapi maksudnya memang agamaku, jadi ya itu tidak diberi highlightkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-6. Poinnya apa? Poinnya ialah, adakah kita kata saya tak kisahlah, awak nak syirik lah ya, bukan itu. Sebenarnya satu, bila Nabi sudah menggunakan perkataan untuk mengajak, beberapa tahun tak jawab, selepas ini guna pedang. Itu nombor 1. Nabi akan berhijrah ke Madinah, Nabi takkan lagi berada di Mekah. Itu satu mesej. Yang keduanya ialah apa? Apabila kamu agama kamu, saya agama saya masih kisah lagi kamu berbuat syirik, berbuat onar dalam kehidupan, tetapi kita akan tengok siapa yang akan menang. Kerana saya dah yakin bahawa kamu abtar, saya sentiasa diberikan bantuan daripada Allah, sehingga kan Nabi yakin Ustaz ya, juga kepada kita yakin kamu agama kamu, saya agama saya, tapi watch out. Ya, yang akan menang nanti adalah agama yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita bersikap lemah lembut dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Dalam surah ini ada masanya Nabi diajar untuk tegas, nombor 1. Yang kedua, beribadah pada Allah dengan cara yang disenangi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang mengikut-ngikut kepada kehendak masyarakat semata-mata. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ikut panduan agama lain sebagai jalan kehidupan, tetapi kita mengikut agama ini, dan kita tahu agama ini telah diberikan kemenangan, kepayahan, ketentuan untuk sama-sama kita menuju kepada kemenangan di sini sampai di sana. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang ditetapkan hati kami untuk agamamu ya Allah, juga hamba-hambamu yang ditetapkan hati kami untuk senantiasa taat dan patuh kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat membaca Al-Quran, hati yang senantiasa dibelenggu kerinduan untuk membaca kalamu Al-Quran, telinga yang suka mendengar lantunan bacaan Al-Quran, tangan yang sibuk membelek-belek lembaran mushaf Al-Quran, hati yang senantiasa dikuatkan olehmu ya Allah untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Tolong bantu kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah pada setiap masa. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform perjuangan kita meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah menerima sumbangan kita ini untuk sama-sama kita gerakkan masyarakat agar yakin dan utuh bersama agama, kerana kita tahu agama ini dibantu, diberi kurniaan yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita meneruskan lagi surah yang seterusnya. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.